Cima binti Muhammad, Barisan Ketua Jabatan Warga Kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kota, seterusnya para penuntut ilmu Al-Quran yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan pada malam ini kelas Al-Quran. Mudah-mudahan dengan usaha kita memperbaiki, mengalunkan bacaan Al-Quran dengan ilmu yang tepat dan pembelajaran yang berterusan dapat menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk bacaan pada malam ini, iaitu simulasi baris. Simulasi baris. Jadi tajuk kita malam ni baris lah. Baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Jadi insya-Allah diharapkan rakan-rakan dapat bersedialah dengan pembelajaran pada malam ini. Okey. Kita mulakan paparan terlebih dahulu tentang baris ini. Okey. Saya sharekan di hadapan ni. Okey. Allah. Tadi. Oh, silap. Sekejap keluar pula. Okey, untuk permulaan ni saya terangkan dulu asas dalam kata silibus kita lah bagi yang baru sebab ada yang silih berganti yang masuk belajar ni ramai Ada yang baru belajar, ada yang dah beberapa kali bersama dengan saya. Jadi saya ulang sekali lagi lah. Kita punya pembelajaran Al-Quran dia berfokus kepada silibus kita yang saya paparkan ni. Okay, nampak Inilah silibus kita untuk fokus kepada bidang fardu ain Kita fokus pada bidang fardu ain. Untuk fardu kifayah tu bolehlah kita akan buka pertanyaan lah soal jawab untuk menguasai lebih jauh lagi. Saya hanya ajar asas dan basic sahaja dalam mempelajari Al-Quran berfokus pada fardu ain. Apa dia yang kata fardu ain tadi? Yang pertama, fokus kita untuk seseorang menguasai bacaan Al-Quran berdasarkan tanda-tanda bacaan. Bukan berdasarkan hukum nama-nama hukum nama-nama hukum tajwid tu itu kita buka pada soal jawab saja untuk orang yang dah mahir lah. Sebab dalam kelas ni saya fokus pada semua orang yang belajar nak fokus baca Quran dengan baik. Itu saja. Jadi nak baca Quran dengan baik ni dia pertama cara yang paling asas yang paling mudah iaitu baca Quran berdasarkan tanda-tanda bacaan, bukan berdasarkan nama-nama hukum tajwid. Yang nama-nama hukum tajwid ni pembelajaran aras tinggi lah untuk orang yang nak ambil periksa, ada orang yang nak jadi guru, nak mengajar Quran, itu baru ajar yang aras tinggi. Yang saya ajar ni aras paling rendah, aras asas untuk orang awam. Jadi aras yang paling rendah pun bukan mudah juga dia perlu juga menguasai dia punya perkara-perkara yang berkaitan. Iaitu apa dia? Ini aras rendah ni. Pertama, seorang itu nak baca Quran kena mahirkan suara baca Quran. Itu yang pertama. Kena belajarlah. Saya akan ajarlah suara baca Quran ni, saya akan ajar. Akan ajar dari masa ke semasa lah. Akan sentuh. Sebab suara baca Quran ini dia sangat penting. Kalau tak jumpa suara baca Quran, dia akan baca Quran dengan suara yang keras. Jadi hari ni saya sentuh juga suara baca Quran ni sebagai untuk sentiasa mengingatkan rakan-rakan untuk gunakan suara ni. Jangan guna suara lain. Saya nak promote suara baca Quran ni. Sebab apa?
Sebab kesan dia kalau tak jumpa suara baca Quran ni, orang baca Quran sumbang, suaranya keras. Dia sebenarnya sumbang tu bukan sebab apa? Sebab suaranya keras, suara yang untuk bercakap digunakan untuk baca Quran. Jadi suaranya tak sesuai. Kan? Ni tentang suara ni. Ni silibus kita ni. Kenapa dia duduk di atas sekali? Sebab dengan suara yang salah lah, dia akan merosakkan, akan menyakitkan tekak kita. Okey, saya cakap ni saya bertanya juga. Saya tanya tuan-tuan juga. Tuan-tuan perempuan, siapa yang baca Quran, bila baca Quran, dia punya tekak dia akan perit. Yang kedua, siapa baca Quran, nafas dia makin pendek. Macam orang kata macam semput je kan. Yang baca Quran lagi, bila baca Quran saja, dia punya, dia kena sediakan air dekat depan dia. Kalau dia nak baca banyak lah, baca satu ain ke dua ain, dia rasa air kena ada depan. Ini yang air letak kat depan ni biasanya orang yang tak jumpa suara. Biasanya lah. Dia tahu dah boleh bayang dah. Kalau baca Quran tekak sakit, tekak perit. Ini yang kita nak bincang malam ni lah. Itu tanda lah, tanda. Tekak dia menggunakan suara yang tidak tepat. Itu kena belajar suara baca Quran. Okay? Jadi suara ni bila salah guna pada tempat, dia boleh merosakkan suara. Dia membahayakan dan memudaratkan. Memudaratkan apa? Kita tak tahu. Dalam tekak kita ni, dia bukan mampu untuk menanggung uh, penggunaannya yang salah. Kalau kita nampak lah di dalam mulut kita ni, dekat tali suara tu, sebab kalau dia perit, dia membengkakkan tali suara tu. Tali suara ni dia bukan kuat sangat tuan-tuan. Tali suara dalam kita punya peti suara. Dalam mulut kita ni ada satu peti suara. Di dalam peti suara ada dua tali suara. Itu yang Allah jadikan semua orang ada. Tali suara itu, untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, dia dibuat daripada tisu. Tisu yang nipis. Dia senang koyak. Dia boleh luka, dia boleh bengkak. Dia sensitif. Dia bukan otot. Macam otot badan kita ni, kalau kena benda tajam pun, masih kental lagi otot. Kalau daging senang terbelah lah. Otot ni agak sukar sikit. Dia luka pun dia tak seteruk kalau daging. Otot ni dia mantap sikit, dia padat. Itu otot memang kuat kan. Otot kuat. Tapi kalau tisu, apa tengok dalam kulit kita ada tisu. Dia sebut tisu ataupun dia panggil sebut tisu lah tisu yang nipis. Tali suara ni dia buat daripada tisu yang nipis. Dia ada dua, dia akan bergetar dan menghasilkan suara. Ada orang suaranya serak dan berterusan sampai bila-bila. Sebab apa? Dia dah rosak. Tali suara tu dah bengkak, dia dah bila dia bengkak, kita tak jaga, dia boleh rosak. Dan dia tak boleh menghasilkan getaran yang nyaring lagi dah. Sampai kita bercakap pun suara kita garau. Dia serak-serak, tak baik. Itu maknanya tali suara kita dah rosak. Kena tahu tu. Jadi suara ni seperti kasut. Saya terang ni nak bagi faham. Suara seperti kasut. Dulu saya pun tak tahu. Tapi bila dah belajar baru faham. Sebab dia boleh datang mudarat. Contoh, nak main bola pakai kasut badminton. Kasut yang tapak dia untuk court badminton. Kita main bola di atas rumput. Apa berlaku pada kita? Bahayanya kita boleh jatuh, tergelincir dan terhempas badan kita. Boleh jatuh, boleh memudaratkan diri kita. Bahaya tu. Nampak? Dengan kasut saja dia boleh menyebabkan kita datang mudarat. Itu yang tak bahaya kalau dalam beriadah. Dia datang mudarat pula. Kasut bola kena ada paku dia. Dia kena ada stak dia tu. Baru dia boleh mencengkam. Bila main badminton pula, tak boleh pakai kasut bola. Kasut bola hanya atas padang. Mencengkam atas padang. Tapi cuba kasut bola tu kita main atas court badminton. Pun musibah, bahaya juga. Boleh terjatuh atas simen tu. Bahayakan diri kita, mudaratkan diri kita. Sama juga nak main apa? Nak main bowling. Main bowling pun dia ada kasut dia. Kalau tuan-tuan nak tahu, kalau tuan-tuan cuba pakai slipper atau kasut selain daripada kasut bowling, tuan-tuan akan diminta turun dan tak boleh main. Boleh cuba. Pergi mana-mana tempat bowling, tuan-tuan pakailah slipper ataupun kasut selain daripada kasut bowling, tuan-tuan akan diminta berhenti main.
diarahkan pergi tukar atau sewa kasut. Di sana ada kasut bowling yang boleh disewa lah. Bayarlah berapa ringgit untuk pakai. Kalau nak senang beli terus. Selesa kita nak pakai kan. Itu sebab kita kena belajar. Suara baca Quran ni mesti kena belajar. Sebab tuan-tuan, kita orang Islam mana boleh berhenti baca Quran. Kita nak tidur, sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Kan? Semua surah-surah pilihan kita memang jaga untuk baca. Jadi nak baca dengan suara yang betul. Okey, saya terangkan sikit sebelum kita masuk tentang baris tu. Sebab dia duduk silibus yang pertama. Mula-mula sekali mesti kena belajar suara. Lepas tu baru belajar tajwid. Suara ni lah yang akan mengalunkan bidang tajwid ni. Kemudian kita belajar Tarannum Murattal. Kita akan belajar, akan sentuh alunan lagu yang asas. Lagu asas dalam baca Quran ni, ini jauh lagi lah, belum sentuh lah. Kita tak boleh sentuh lagi. Penghujung kita belajar, kita akan fokus kepada bersanad. Saya akan, ni hujung ni, tak tahu bila lah, ini bila yang tanyalah ni. Iaitu sahkan bacaan tuan-tuan. Contoh tuan-tuan baca anda bagus, tuan-tuan baca Fatihah, saya ijazahkan Fatihah. Satu-satu surah lah. Kita akan buat program, sama ada program talaki ni kita akan buat di Majlis Bandaraya, dekat dewan dia akan sediakan dewan kan, nanti kena bincang balik lah. Kita akan berikan sanad pada pelajar-pelajar yang mutu bacaan yang dah baik. Kita akan berikan sanad, sanad bacaan. Satu-satu surah dulu sampai khatam 30 juzuk. Ini penghujung sekali. Setelah selesai kita belajar, inilah target kita. Kita bukan belajar gitu, waktu tutup kelas habis gitu. Tidak. Ada target, ada silibus. Jadi silibus kita pertama belajar suara. Kita belajar tajwid. Tajwid ni ada berapa? Ada 6 asas dalam bidang tajwid ni. Untuk kita selesai Fardhu Ain ada 6 asas. Okey, ni saya terangkan balik silibus. Suara ni iaitu, jap kita buka sini, suara ialah gabungan. Ini suara, kita kena gabungkan suara mulut dengan hidung. Suara mulut, ni suara mulut 60%. Dengan suara hidung, keluarkan hidung 40%. Ni kena jalan sekaligus. Mulut dengan hidung mesti keluar. Dia tak boleh guna mulut saja. Okey, dengar saya tunjukkan suara mulut. Kita belajar suara dulu Yang saya tunjukkan suara ni. Okey, sekejap. Allah, salah tekan. Sekejap Okey, boleh lah ni. Nampak? Okey. Okey. Suara baca Quran. Dengar ni saya ajar. Ni asas. Paling asas saya ajar ni. Ni ataupun orang kata ilmu vokal. Ilmu suara. Tak boleh baca Quran macam saya cakap ni. Ini suara bercakap. Ni namanya suara bercakap. Ni tuan Ni namanya suara bercakap. Bila bercakap sesuai. Suara ni keras. Tapi bila baca Quran tak boleh guna suara ni. Baca Quran kena guna suara gabungan mulut dengan hidung. Gabungan mulut dengan hidung. Sekejap saya nak keluarkan saya punya ni. Okey, gabungan mulut dengan hidung. 60% mulut, hidung 40%. 40%. Ingat saya buat kan? Ini belajar. Ni kena betulkan dulu. Langkah pertama atau step yang pertama, betulkan ni dulu. Dah betulkan ni, baru kita masuk pada langkah yang kedua. Okay? Langkah yang kedua. Okay. Langkah yang pertama, iaitu suara mulut. Dengar saya bunyikan suara mulut. Kenal dulu suara mulut. Suara keras ni. Mulut 100%. Kenal mulut. Dengar saya keluarkan suaranya. Allah. Itu suara mulut. Itu sepenuhnya suara mulut. Kalau baca Quran guna suara tu, tengok saya gunakan, dia susah nak kawal, dia berat, keras dan menyakitkan tekak. Dengar saya baca, ni suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak lagu apa saya cuba, lagu Nahwan. Cuba dengan suara mulut lah lagu Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Dia susah lah. Saya pun susah. Saya pun susah nak alun. Sebab suara tu suara bercakap. Suara bercakap, berkata-kata. Okay? Berkata-kata. Jadi suara tu tak sesuai untuk baca Quran. Itu belum naik tinggi lagi. Kalau naik tinggi lagi keras. Cuba naik tinggi kan. Contoh azan lah. Azan kan tinggi sikit kan. Azan tinggi. Allah. Mulut nak tengok Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keras. Nak tinggi jadi kuat. Jadi kuat jangan sakitkan telinga. Itu suara mulut. Tu mulut. 100% mulut. Okay. 100% mulut. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kenal dulu. Itu suara mulut. Allah. Mulut keras. Okay. Suara yang kedua, corong yang kedua untuk keluarkan bunyi suara adalah di hidung. Macam mana nak kenal suara hidung? Suara rongga hidung macam mana? Kita rapatkan bibir. Ni nak kenal dulu. Rapatkan bibir. Bunyi di hidung. Okey, bunyi macam ni. Rapatkan bibir. Okey. Itu suara hidung. Dah kenal Tadi mulut. Ini mulut. Saya bercakap ni mulut sajalah. Ini tak sesuai baca Quran ni. Yang kedua suara hidung. Dua dah dua. Sekarang ni nak baca Quran macam mana? Gabungkan. Ni susah sikit ni. Ni susah sikit. Sekarang saya tunjuk tangan saya. Ni tangan saya ni. Ni mulut, ini hidung. Bila saya baca, sekarang kita kena belajar menggabungkan. Bermula mulut ni 100%. Daripada tengah keras tu, kita gabungkan dengan sedikit di rongga hidung. Jangan banyak, sikit je. Untuk mendapatkan suara yang ringan dan lembut tadi. Tengah saya buat. Mulut. Allah. Tengok tangan saya. Saya akan tolak ke hidung sedikit. Supaya kita nak setting. Ni kena setting ni. Nak kena setting sendiri. Permulaan saja. Orang yang belum jumpa ni kena setting ya. Allah. Sikit je. Jangan lebih. Kalau lebih. Sengau. Kalau lebih sengau. Sikit saja. Tengok. Allah. Cukup. Teru dia. Tekak pun dah tak sakit dah. Tekak dah tak sakit. Suara dah ringan. Tengok saya baca. Ambil suara tadi. Dah skru tadi kan suaranya. Okey, cuba kita mainkan dia. Allah. Okey, ambil suara. Mainkan atas bawah. Allah. Tu suara dia. Barulah tekak tak sakit. Bila dah betul letak, tekak tak sakit, suara boleh dialun mengikut kehendak kita dan kita boleh kawal daripada sumbang. Tu suara dia. Boleh? Sekarang ni semua orang cuba. Cuba semua orang. Mulut dulu. Okay, semua keluarkan suara. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Suara mulut. Allah. Allah. Okey, dapat berhenti. Lagi sekali, mulut saja, mulut. Sedia mula, tarik nafas. Mula. Allah. Okey, berhenti. Sekarang ni suara hidung, rapat bibir.
Bunyi hidung. Itu hidung. Sekarang gabungkan. Tengok kita gabung. Keluar mulut dulu. Bila gabung, suara mulut masih keluar. Jangan berhentikan suara mulut. Nanti sengau. Suara mulut mesti banyak. 60% tadi saya dah tunjuk gambar tadi. 60 suara mulut kena lebih. Hidung keluar juga. Dia serentak keluar. Serentak. Kena pelan-pelan cuba. Kalau belum jumpa, pelan-pelan cuba. Ya, saya buat. Allah. Sikit saja. Lepas tu dah rasa selesa, maintain di situ. Jangan ubah lagi. Skrukan. Latih itu. Sedia? Dengar? Tarik nafas. Dengar saya buat dulu. Tarik nafas. Tahan. Mulut dulu. Allah. Naik sini. Stop. Okey, lagi. Dia kena buat latihan. 1, 2, 3. Allah. Okey, sekarang ni bunyikan di suara tadi tu terus. Tak payah ambil daripada mulut. Mulut dah keras. Terus letak. Terus guna suara tadi. Tengok saya buat. Cari dulu. Allah. 1, 2, 3. Cari dulu, tarik nafas. Cuba 1, 2, 3 bunyi. Okey, ini langkah yang pertama. Kena kalau siapa yang belum selesa lagi, cari dan buat latihan banyak kali. Banyak sampai selesa lah. Okey. Bila dah jumpa tu, ni nanti kalau dah jumpa, tengok kita step yang kedua. Step yang kedua. Ni kalau dah jumpa syarat dia dah jumpa, baru masuk step yang kedua. Langkah kedua. Langkah kedua untuk suara baca Quran, alunkan dia atas dan bawah. Guna suara tadi yang dah gabung tu, keluarkan dulu, lepas tu atas, bawah. Naik, turun. Latih tu. Itu langkah kedua. Ingat saya buat? Tarik nafas. Allah. Buat. Ni langkah kedua. Dah jumpa dan mainkan dia. Main banyak kali sampai selesa. Okey, sama-sama buat. Buat 3 kali. Kita contohkan saja 3 kali. Contoh buat latihan banyak kali lah. Okey, sedia? Tarik nafas. Berhenti. Tarik nafas lagi. Last, kali ketiga. Tarik nafas lagi. Okay, catat yang saya bagi ni ilmu ni. Ilmu ni kat luar mahal ni. Beribu orang bayar ni nak belajar vokal. Ni ilmu asas suara. Kenapa kena masuk kelas vokal ni? Sebab semua orang boleh. Ini namanya qada. Qada apa? Qada muallaq. Kita tak boleh berputus asa terhadap sesuatu perkara yang berkaitan dengan qada, ketentuan Allah Ta'ala ini. Sebab qada terbagi dua. Dalam ilmu tauhid, qada terbagi dua. Satu qada mubram, iaitu ketentuan Allah Ta'ala yang tak boleh ubah. Yang tu kita tak boleh lah nak marah orang. Apa ketentuan Allah yang tak boleh diubah? Dan memang Allah tetapkan macam tu kepada setiap orang dan tak boleh menyesal, tak boleh salahkan orang, tak boleh putus asa yang dalam perkara mubram ni. Qada mubram ni adalah qada yang tak boleh ubah. Yang pertama, keturunan. Kita lahir je keturunan Arab. Tak boleh nak marah kita nak keturunan lain. Tak boleh. Keturunan ni Allah dah tetapkan sejak di Lauh Mahfuz dan tak boleh diubah. Keturunan kita kena redha, terima.
Yang kedua apa lagi? Bangsa kita. Kalau kita ni bangsa Melayu, Melayulah. Jangan kita nak bangsa lain pula, tak boleh ubah. Lagi mana? Jantina kita, itu qada yang Allah tentukan. Kita dah jadi lelaki, jangan nak jadi perempuan. Jangan nak apa? Nak buat macam-macam lah. Nak jadi perempuan pula. Tak boleh. Itu Allah dah tentukan. Itu namanya qada mubram. Okey. Satu lagi qada dipanggil qada muallaq. Qada muallaq ni adalah ketentuan Allah yang bergantung kepada usaha kita. Usaha kita. Apa yang boleh diusahakan ni? Berkaitan qada muallaq ni. Yang boleh diusahakan dan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita boleh lepas usaha, kita berdoa, doa dan tawakal. Sebab dalam qada muallaq ni Allah Taala boleh ubah berdasarkan usaha kita dan doa kita pada Allah, dan Allah akan bantu kita. Kalau Allah nak ubah, Allah akan ubah. Itu ketentuan Allah selepas itulah. Setelah kita usaha. Contoh apa? Jodoh kita. Jodoh ni memang Allah tentukan. Semua memanglah ketentuan Allah buat jodoh. Tapi kena usaha tak jodoh? Kena usaha kan duduk diam je? Usaha. Kena usaha. Jodoh ni dalam apa ni, dia maksud dalam bahasa Melayu, jodoh ni adalah pasangan. Jodoh ni pasangan. Dan pasangan ni boleh silih berganti. Kalau tak dapat dengan jodoh orang ni, jodoh orang lain. Jodoh dengan sesiapa pun. Tapi kena usaha mencari. Jodoh tu mesti kena usaha mencari. Lepas tu barulah kita, lepas mencari, kita dah tilik, baru kita ambil, kita kahwin kan, nikah. Jodoh. Lagi apa yang kena usaha? Rezeki. Memang Allah tentukan rezeki. Rezeki betul lah Allah tentukan. Tapi duduk diam ke? Sampai rezeki, duduk diam. Allah letakkan rezeki, Allah dah tetapkan. Duduk diam saja ke kena usaha untuk cari rezeki? Usaha. Kena usaha. Kita ahli sunnah wal jamaah ni, pegangan kita, walaupun rezeki ni Allah dah tetapkan, tidak lebih sebutir gula, tidak kurang sebutir gula. Cukup Allah bagi. Tapi kena usaha untuk memperoleh rezeki. Itu pegangan kita. Rezeki. Termasuk dalam menguasai suara. Bidang suara ni, dia bukan qada yang tetap, yang Allah kata awak suara tak sedap. Tak boleh sedap sampai bila-bila. Tak boleh cakap macam tu. Sebab dia boleh tak dipelajari. Boleh. Untuk membaikkan suara boleh dipelajari. Itu sebab kita mengajar. Sebab kita tahu boleh betulkan suara. Boleh baiki suara. Sebab Allah Ta'ala adil. Sebab bila baca Quran, Allah tetapkan kita, suara kita sakit. Adakah kita nak nyalahkan Tuhan? Baca Quran ni tekak sakit. Apalah macam ni kan. Tak naklah baca Quran. Tak ada. Allah Ta'ala adil. Usaha. Kenapa kena usaha belajar suara? Sebab nak elakkan kita sakit tekak lah. Elakkan semput. Elakkan bacaan kita berat. Suaranya letih. Orang yang suaranya berat, letih baca Quran. Dia tak boleh nak baca banyak. Dia akan letih. Bila letih, dia ngantuk. Dia akan menyebabkan dia akan jadi orang yang orang yang hilang motivasi nak baca Quran. Dia kesan ni sangat membahayakan. Yang paling mudarat ialah tali suara kita bengkak. Orang baca Quran biasa yang bengkak di waktu bila? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan tekak dah kering. Tali suara tu dia dah kering. Kita baca pula Quran dengan suara yang salah. Bengkak tak? Luka tak kita punya tali suara? Luka lah. Lepas tu kita buat apa? Kita salahkan takdir. Ada orang nyalahkan takdir. Macam mana dia salahkan takdir? Dalam hati dia terlintas. Bila baca Quran je tekak sakit. Nampak? Kita nak elak benda ni lah. Nak elak orang sakit tekak ni. Dia salahkan sesuatu. Tak tahu siapa yang disalahkan. Bila baca Quran je semput. Bila baca Quran saja tekak sakit. Bila baca Quran saja suara susah nak kawal. Puncanya ini. Belajar suara dia tak ada ilmu belajar suara. Tu saya bertanggungjawab. Bila dalam bidang Quran, antara tanggungjawab saya ialah mengajar kelas vokal ni. Kelas vokal ni memanglah kat luar tu susah nak dapat. Cari guru mengajar. Tapi untuk Quran saya mesti ajar. Sebab saya dah belajar. Saya dah kuasai. Saya kena ajarlah. Ajar, jadi kena sabar sikit. Nak belajar dia memang. Sebab jarang jumpa kan ilmu ni. Jangan terkejut lah. Susah, nampak susah macam pelik pula.
Sabar sabar. Okey, sekarang ni ikut je saya buat. Tadi langkah pertama buat apa? Gabungkan suara mulut dengan hidung. Tengok saya buat jadi dah gabung. Saya gabung terus. Lepas gabung, tu langkah pertama. Langkah kedua, mainkan dia. Langkah kedua, Allah. Dah dua serta tadi. Sekarang kita masuk langkah ketiga. Okay, langkah ketiga untuk suara baca Quran. Ambil suara yang tadi tu, alunkan dia dengan perkataan yang lebih daripada satu. Tadi kalimah Allah, sekarang kita ambil perkataan ighfir dhunubi. Kalimah ighfir dhunubi. Dengar saya baca. Ambil suara tadi, tarik nafas. Tahan. Letakkan suara tadi tu, mulut dengan hidung gabung, letak kat sini. Pegang dia. Mainkan. Ighfir dhunubi. Okey, latihan 5 kali. 5 kali. 1, 2, 3. Tarik nafas. Bunyikan. Setting dulu. Ighfir dhunubi. Tu, 2. Lagi sekali. Latihan. 5 kali. Tarik nafas. Tahan. Ighfir dhunubi. Ketiga. Lagi sekali. Tarik nafas. Tahan. Ighfir dhunubi. Okey, cukuplah 3. Langkah yang keempat. Okay, dah berapa langkah tadi? 3 Dah 3. Langkah keempat, kita baca ayat surah Al-Fatihah. Ambil yang surah semua orang baca Tengok. Tengok muka saya. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Rata je, tak apa. 1, 2, mula. Tarik nafas dulu. Tahan. Cari suara dulu. Suara. Okey, baca bismillah. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua. Tarik nafas dulu. Cari dulu. Tarik nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, bagus. Ayat seterusnya. Tarik nafas. Sikit je tadi, carikan suara tadi. Kalau tak, ini bagi yang tak belum baru belajar Kalau dah mahir tak payah bunyi macam ni. Tak payah kalau dah mahir. Okey, tarik nafas. Ar-Rahmanir-Rahim. Tarik nafas. Lagi sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita nafas lagi. Tahan. Maliki yaumiddin. Cuba. Maliki yaumiddin. Okey, tarik nafas lagi. Tahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, tarik nafas lagi. Tahan. Ihdinas siratal mustaqim. Sila. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, tarik nafas lagi. Tahan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Cuba.
صراط الذين أنعمت عليهم Okay, tarik nafas. Tahan. Ghairil maghdubi alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير Okay. المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay. Itu okay. Ini asas. Asas 1, 2 sampai 4 dan saya bagi tip ni tolong berlatih kat rumah. Sebab ini adalah cara untuk menguasai secara asas suara baca Quran. Okay, itu suara. Untuk hari ni saya kat tulah dulu suara. Okay, kita sambung. Okay, sebelum tu kita buka soal jawab. Ada nak tanya tak tentang suara? Sebelum kita masuk tajuk kita hari ni. Nak tanya tak? Ustaz nak tanya, kalau orang tu macam pelat kan, macam mana Ustaz? Pelat kalau disebabkan kecacatan pada mulut dan sebagainya, kita yang memang ada kecacatan, dia punya cacat kat lidah ke kan. Dia angkat lidah lidah dia pendek dan dia ada kecacatan, itu kita tak boleh nak tolong. Pelat dia contoh, kalau pelat yang boleh dibaiki, yang pertama lidah dia panjang. Tengok contoh lidah panjang kena suruh keluar lidah lah. Kalau macam ni, ini panjang. Kalau dapat keluar macam tu je, tu normal. Itu boleh dibaiki lah. Contoh orang pelat S. Satu. Dia punca dia jadi pelat tu salah letak makhraj. Dari lidah dia asyik keluar je. Saya, lidah dia keluar. Saya sayang awak. Contoh. Saya. Dia guna dia pelat S. Dia jadi suruh dia tarik lidah ke dalam lah. Guna makhraj huruf sin. Saya. Kalau baca Quran, kita jaga ikut makhraj lah, tempat keluar huruf. Sin, lidah masuk. Yang keluar lidah, sa. Si, su. Pelat itu pelat S. Tu sin. Yang kedua pelat T. Tita. Tuka. Itu budak-budak lah. Dia huruf T tu kita kena betulkan berdasarkan pembelajaran lah. Kita, K. Jangan guna T. Kadang-kadang guna huruf T banyak. Tu pelat T ya. Pelat ta. Yang ketiga pelat R. Pelat R dia tak boleh menggetarkan lidah. Tak boleh. Ini pun boleh dilatih. Ini pun dia ada cara teknik untuk menggulung lidah. Dia ada gulung lidah. Syarat jangan ada kecacatan. Pertama, jangan lidah pendek. Kalau lidah pendek tak boleh tolong. Siapa lidah pendek, untuk pelat R tak boleh dibantulah. Bahagian masing-masing lah tu. Itu Allah dah bagi lah gitu nak. Saya tak tahulah cara pembedahan dia tu boleh panjangkan lidah ke macam mana. Lepas pembedahan tu kena tanya doktor. Boleh ke lidah tu di-operate untuk dipanjangkan dengan niat untuk membetulkan supaya bacaan Quran tu lebih baik. Lidah ni boleh tak di-operate bagi panjang? Sebab orang lidah pendek memang tak boleh baca dengan betul untuk huruf R, huruf Ra. Dia akan baca R. Bunyi seakan sama dengan huruf Ghain. Sebab lidah ni tak boleh nak naik ke atas. Dia pendek. Tapi kalau lidah panjang, dia pelat R tapi lidah panjang, boleh dilatih. Okey? Jadi untuk membetulkan huruf Ra supaya tidak bunyi Ra. Ghairil, ni orang lidah pendek dia masalah. Pelat R ya. Ghairil, dia guna ghain. Untuk Ra tu dia guna huruf ghain. Tak boleh lah. Untuk orang pelat macam ni tak boleh jadi imam di hadapan orang yang normal lidahnya. Dia boleh jadi imam dengan orang pelat semua dekat belakang dia. Itu dia boleh jadi imam. Sebab semua orang pelat R juga, dia boleh jadi imam kepada orang yang pelat R juga. Tapi kalau dia nak jadi imam untuk orang yang normal, bacaan lebih baik, dia kena dahulukan orang yang lebih baik bacaan daripada dia. Okey? Itu hukum lah. Jadi, itulah pelat. Boleh terjawab soalan saya tadi? Ustaz. Boleh. Pelat ni, itulah. Ada yang memang dia ada kekurangan sikit, disebut kecacatan bahagian-bahagian tu. Kalau tak ada kecacatan, boleh dibantu insyaAllah. Okey, lagi ada soalan lagi tak nak tanya? Boleh. Tanya je dulu. Kita bincang.
Soalan boleh tanya tuan. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung. Hari ini kita akan belajar, okey saya sharekan skrin dulu. Baris Okey, dengar dulu sebelum saya share skrin ni, dengar dulu penjelasan saya tentang baris. Okey, saya letak dekat banking Fatihah. Okey, yang pertama, baris. Bila sebut baris adalah asas yang kedua dalam baca Quran. Ni kita belajar secara untuk selesai fardu ain kan. Jadi kita belajar berdasarkan tanda-tanda tanda-tanda dalam Quran, tanda-tanda dalam Quran. Jadi untuk membaca Quran ini dia kena kuasai 6 asas utama dalam bidang tajwid lah. Pertama kena kuasai makhraj, tempat keluar huruf dan sifat huruf. Sifat huruf itu pertama. Kedua, baris. Baris atas, bawah, hadapan. Yang kita nak bincang malam ni. Yang ketiga, belajar tanwin. Macam mana nak bunyikan tanwin. Tanwin dia ada banyak bentuk. 3 kumpulan bentuk, kena kuasai bentuk tanwin tu. Yang keempat, tanda mati. Huruf-huruf yang bertanda mati, macam mana nak baca dengan betul. Yang kelima, huruf yang bersabdu. Cara nak baca huruf yang bersabdu. Yang keenam dan yang terakhir. 6 je. Asas ni 6. Yang terakhir, yang keenam, mad. Mad ni adalah, mad maksudnya tambah. Tambah apa? Tambah kadar harkat pada bacaan. Itu maksud mad. Ada kumpulan mad tu yang kita akan bincang. Macam mana nak baca Quran apabila ada huruf mad, alif, waw atau ya selepas huruf hijaiyah. Macam mana cara nak panjangkan bacaan. Okey? Dah ada 6 lah. 6 asas tadi. Jadi yang malam ni kita nak sentuh baris. Baris. Okey, macam mana nak baca Quran dengan baris atas, bawah, hadapan mengikut lahjah Arab. Okey, saya baca kat sini tak apa. Dengar saya terangkan dulu, nanti saya paparkan lah. Dia kena tunjukkan ni, mulut ni, bibir nak kena tunjuk. Jadi nak kena tengok bibir saya. Yang pertama sekali, dalam kitab yang kita bincang itu, kitab warna pink tu, kitab buku tajwid, riwayat Imam Hafs an Asim dengan pada Tariq Imam Asy-Syatibi. Okey, daripada kitab tu kita keluarkan satu perkara dalam tu. Okey, baris atas dulu. Baris atas. Baris atas perlu dijaga dengan memastikan mulut. Ni saya bacakan buku dulu Baris atas ni, baris atas dulu. Mulut hendaklah dilebarkan bukaannya dengan cara rahang dibawa ke bawah. Rahang dibawa ke bawah. Okey, tengok saya tunjukkan Rahang dibawa ke bawah. Ni baris atas. Rahang. Lebarkan bibir. Baca Quran dia kena lebar. Ni bercakap tak lebar, dia bebas. Bibir atas dan bawah bebas. Bila baca Quran saja lebar dulu. Lebar. Apa fungsi lebar ni? Tujuan dia untuk membaca huruf berlahjah Arab dengan tepat. Okey, tujuan dia. Tengok bila lebar, rahang atas terkunci. Dia tak boleh nak angkat. Ni rahang atas ni terkunci. Sebab tu kena lebar. Dan rahang bawah akan turun dan digunakan. Rahang bawah akan turun dan digunakan. Tengok saya lebar. Dia akan jadi macam tu. Dia tak terbuka. Rahang atas ni terkunci. Kalau tak lebar, nampak? Rahang atas ni akan nak buka sekali. Dia akan buka sekali. Dengan sendiri dia buka. Ba. Salah lah. Lebar. Rahang bawah turun. Ba. Ta. Ni baru bunyi Arab. Dia rahang bawah turun. Rahang atas terkunci. Dia lebar. Lebar dulu. Ikut saya baca. Ba. Ta. Lidah keluar. Sa. Lebar dulu berbunyi. Lebar. Ja. Ha. Lebar. Kha. Lebar biasa kha ni orang muncung. Kha. Habis. Larilah bunyi asal. Lebar dulu. Lebar. Kha. Cuba. Lebar. Da. Huruf dal. Da. Okey, lebar. La. Lebar. Ra. Lebar.
Z. za, Lebar, lebar mulut. Z. za, Lebar. S. sa, Sh. sya, Sh. sya, Sa. Lebar mulut. Ini banyak orang muncung ni. So, dia muncung. Salah, salah. Jangan muncung. Jangan muncung. Semua baris atas lebar mulut. Lebar. Sa. Baru condong bunyi dia. Baru sa, tepat. Sa. sa, Ba. Po. sa, Ba. ta, Ba. Po. Lidah keluar sedikit. Va. za, A. Lebar. Jaga lebar ya. A. a, Ain. Ra. ra, Lebar. Fa. fa, Fa. Fa. O. sa, Ka. Ka. sya, La. sa, Huruf lam. Lam. La. la, Ma. ma, Na. sa, Bulat mulut tu. Bulat tu. Wa. Lepas tu lebar. Lepas wa, bulat lebar. Wa. wa, Yes. Tu bunyi dia. Ha. ha, Ya. ya, Okay, ini baris atas dulu Nanti nak baca dalam Quran nanti. Ini baru nak betulkan. Okay, kemudian baris bawah. Okay, saya baca dulu buku ni. Baris bawah, dia kata apa ni? Baris bawah hendaklah dipastikan tepi bibir mulut. Tepi bibir mana ni? Ni tepi bibir. 1, 2. Tepi bibir mulut sama ada kiri atau kanan diserongkan ke bawah. Okay, tengok sini buat. Tepi bibir kiri, ni saya punya kiri, ni kanan saya. Diserongkan, tarik sikit, tarik sikit. Ni baris bawah Baris bawah, lebar, tarik sikit. Lepas lebar, tarik sikit. Tengok saya baca. Ikut saya, lebar. E, I. B, i, T, i, C, si, G, ji, G. H, si, H, si, Q, si, C. huruf kha, kha, khi. Tarik sikit. si, Huruf dal, D. D. si, Huruf dal, dal Dal, D. di, Ri. di, Huruf dal, lidah keluar. Ri, ri, ri. ri, Huruf zai, Z, di, Z, di, C, si, Shi, si, Si. C. si, Huruf sad lebar, lebar. Jangan muncung, jangan muncung. Huruf tebal semua lebar. Lebar, tarik sikit. Si, Si. Li. si, Lebar. Li, D. si, Ti. si, Dah keluar. Ri, ri, I, ri, Ain, Ain, ai, In. ai, Ri, Ri. ri, Fi, ri, Fi. Ti. Lebar, lebar mulut. Ti. ti, Ki, ki, Ki. Ki. ki, Li, li, Mi, mi, Ni. ni, Wi. Bulat dulu mulut, bulat. wi, Wi. Wi. wi, Hi. hi, Yi. yi, Tu dia. Itu yi, baris bawah, bawah. Baris depan. Okey, baris depan. Baris depan. Dengar saya baca dulu. Baris depan juga perlu dijaga dengan memastikan bibir mulut dimuncungkan ke hadapan. Bibir mulut muncung ke hadapan. Muncung bukan muncung besar.
Jangan muncung besar. Oboto sojo. Wahum lahum. Tak mau macam tu bunyi. Muncung betul-betul. Muncung betul-betul. Ikut saya. Muncung betul-betul. U. U. Bu. U. Tu. 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 Zu. Du. Yu. Ju. Du. Hu. Du. Huruf ha. Ha. Hu. 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 U. U. Du. Du. Huruf del. Del. Du. Du. Zu. Huruf del. Del lidah keluar. Zal. Du. Zu. Ru. Zu. U. Zu. Ru. U. Ru. Huruf ra. Ra. Ro. Ru. U. Ru. Ru. Okay. Zai. Ru. Zu. 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 Zai. Zu. Su. Zu. Zu. Su. Zu. Zu. Sin. Huruf sin. Su. Su. Sin. Su. Chu. Ju. Ju. Shin. Shu. 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 Ju. Okay. Sin. Shin. Huruf sad. Ni muncung pangkal lidah naik, tengah lidah naik bagi tebal. Su. Su. U. Bu. Du. Du. Tu. Tu. Du. Lebar. Lu. Zu. Ru. Ru. Au. U. Ru. Ru. Bu. U. Ku. U. Ku. Tu. Kaf. Ku. Huruf kaf. Ku. Kaf. Ku. Tu. Lu. Lu. Mu. Mu. Nu. 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 U. 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 Hu. U. Huruf ha. Hu. U. U. Huruf ya. Yu. You. Yu. Okey, tu dia. Okey, sekarang ni kita ni nak aplikasi lah. Suratul Fatihah. Okey, semua buka Suratul Fatihah. Tengok mulut saya. Aplikasi ya baris tadi atas, bawah, hadapan. Tengok lihat mulut saya ya. Yang baris bawah tu mulut saya, baris bawah semua lebar, baris bawah, baris atas lebar. Bawah tarik sikit, baris depan muncung. Tengok saya baca Tarannum Bayati Fatihah. Tengok saya baca. Lebar dulu. Kalau nak baca je lebar mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lebar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebar. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lebar mulut. Maliki bulat mulut. Maliki yaumiddin. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Lebar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Lebar dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas اهدنا الصراط المستقيم Lebar mulut. Siratal ladzina an'amta alaihim. sirat صراط الذين أنعمت عليهم Lebar dulu mulut. Ghairil maghdubi alaihim ghairil غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, ni aplikasi baris. Siapa nak cuba? Nak baca Fatihah? Bismillah saja dulu ke boleh? Tak masalah nak baca Fatihah. Boleh. InsyaAllah. Saya cuba Ustaz. Silakan. Bismillah dulu. Sila. Saya semak dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagus. Terus. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, kita betulkan la tu. La. Lebarkan mulut. La. Lebar. La. La. Ikut saya. La. La. Okey, huruf ain betulkan. Tadi a. Lebar dulu. A. Okey, jadi betulkan ya. La dengan a. Tengok. Alhamdulillah. La. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ingatkan. Alamin. Cuba sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, bagus. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay, jadi Haji baca tadi Ar-Rahman, itu rahang terbuka, jadi bunyi dia Ar-Rahmanir-Rahim. Kita betul kepada atas dulu. Lebar dulu. Ra, lebar. Ra. Jangan ro. Ra, lebar. Ra. Ba. Ma. Okey, jaga. Jaga Ar-Rahman. Tengok mulut saya. Ar-Rahmanir-Rahim. Lebar mulut. Sila. Ar-Rahmanir-Rahim. Aywa. Bagus. Maliki. Cuba. Maliki Yaumiddin. Okey. Yau. Haji baca yau. Lebar dulu. Ya. Yau. Ada lebar. Bunyi dia jangan ubah bunyi ya tu. Jaga ya tu. Ya. Jaga jangan ubah. Waw tu kan gabung dengan waw. Lepas ya baru bulat mulut. Yau. Yes. Maliki ya. Tengok mulut saya. Lihat mulut saya. Maliki yau. Jaga ya. Ya maliki yaumiddin. Cuba. Maliki Yaumiddin. Okey, teruskan. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. ikut saya. Musta. Jangan ta. Musta. Mustaqim. Okey, boleh lihat lagi. Teruskan. Siratal Siratal ladzina an'amta alaihim
Terus Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. okey. Macam tu Kira tu aja dia wakil baca. Banyaklah perubahan. Daripada mula-mula sekali tadi tak belajar lagi baris, kita bunyi mulut kita pun terbuka kan. Bila kita mula jaga mulut, lebarkan, itu teknik. Ini teknik nak bagi kita boleh baca Quran berlahjah Arab. Ini teknik dia. Bukaan mulut ni kena jaga. Bukaan mulut kena jaga lebar. Baris atas lebar. Baris bawah lebar, tarik sikit. Baris depan muncung. Bulat kecil. Muncung betul-betul. Okey. Boleh tu. Okey, kita buka soalan. Ada soalan nak tanya tak? Nak tanya sila tanya. Tentang baris ataupun apa pun tak apa. Sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup. Bacaan kita malam ni. Aplikasi baris. Baris. Ada? Ada nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila tuan. Nak tanya tentang huruf ni tak macam zal tu. Huruf zal. Okey. Dalam macam kalau huruf kata dimatikan macam iz, macam ada dia keluaran angin ke macam mana? Dia punya apa suara dia keluar sikit atau apa? Macam iz ditahan ke atau macam mana? Okey. Kita bincangkan dia punya tempat keluar dia dulu. Huruf zal, lidah dikeluarkan berpegang pada gigi atas. Di lidah. Ya. Pegang ujung gigi atas ni. Gigi atas pegang dia. Oh. Gigi bawah jaga. Lebarkan dia. Lebarkan mulut. Okey. Cara nak keluarkan huruf zal, guna suara. Suara kena sampai ujung lidah. Okey, itu keluar. Itu step dia. Lepas tu baris atas. The. Dia tak boleh menahan suara zal ni. Zal ni kalau nak bunyikan dia, kena guna suara. Tak boleh ada desiran, nafas, semua tak boleh. Suara semata-mata. Suara The. The. Lu. Okey, itu bunyi dia lah baris. Sekarang nak matikan. Matikan dia dengan suara. Suara yang terlepas. Dia tak boleh tahan suara. Huruf zal adalah sifat dia rokhawah. Rokhawah maksud apa? Suara kena terlepas. Tak boleh sedikit pun tahan. Jadi contohnya, hamzah baris bawah dengan zal. Il. Jangan tahan. Jangan il. Jangan tahan. Jangan tahan suara. Suara lepas. Il. Yes. Irja. Gitu. Bukan nafas, bukan qalqalah, dia suara semata-mata. Suara. Boleh Jadi dia tak ada tertahan dan tak ada tahan dia. Dia tak boleh tahan. Dia bukan syiddah. Syiddah tahan. Kalau tahan macam ni. Itu tahan. Itu syiddah namanya. Dia panggilan sifat syiddah. Kalau sifat sebenarnya rokhawatun. Lepas. Suara yang lepas. Yes. Itu dia. Huruf zal. Sifat dia lepas suara. Baru senang nak baca. Ya, betul. Kan senang. Baru senang. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi soalan tak nak tanya sebelum kita tutup? Silakan. Tak apa. Tanya boleh. Tanya nak baca ke apa, beritahu. Boleh. Hari ni kita bincang tentang baris. Baris atas, bawah dan hadapan. Okey. Kalau tak ada, sudah kadar ini dululah. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang pada perbincangan yang hukum yang lain. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amin. Allahumma inna nastahfizuka ma 'allamtana
وذكره عند حاجاتنا إليه ولا آمين نسيناه أبدا يا رب العالمين. آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Okay, tangguh tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz Ustaz. Syakur dan Ustaz Iman.